Makan jambu di Kota Feringgi, makan popiah di tepi pantai. Untuk anda, kami ucapkan selamat pagi. Semoga bahagia menyertai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera Asia. Wah, Sharon berpantun pagi ini. Sangat ceria walaupun kita berada di hujung minggu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita buat tetap ceria. Betul tak, Sharon? Betul tu. Dan alhamdulillah hari ini kita dipertemukan lagi dalam Sejahtera Asia yang bersiaran secara langsung di TVS 122 dan juga My Freeview. Dan hari ini hari Ahad, hari Minggu. Hari 7. Hari 7, hari 7. 11 April 2021 bersamaan 28 Syakban 1442 Hijriah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton Sejahtera Asia kerana menjadikan Sejahtera Asia sebagai pembuka wadah utama untuk menyapa pagi kita orang. Betul sih, Tuan. Sharon sihat? Sehat. Wow, cantik baju bunga-bunga pagi tu. Baju bunga-bunga ni kawan menggambarkan perasaan saya berbunga-bunga bersama dengan Wan pagi ni. Wah, ada pick up line pagi ni. Cia. Pagi-pagi dah ada pick up line. So, apa-apa pun yang anda lakukan di rumah ataupun di mana saja anda berada, terima kasih kerana menjadikan Sejahtera Asia sebagai wadah pembuka pagi anda. Dan mungkin kita orang malah apakah pagi tu, tengah breakfast ke, tengah kemas rumah ke, upload gambar, jangan lupa untuk hashtag Sejahtera Asia. Jadi saya rasa, saya kira kawan, hari Ahad ni merupakan hari yang dinanti-nantikan oleh setiap orang kerana seperti yang kita tahu kebanyakan ibu bapa tidak bekerja pada hari ini. Jadi pada hari Ahad ni mereka mengambil kesempatan untuk meluangkan masa bersama keluarga. Dan saya kira 2 hari lagi kan kita nak menyambut bulan Ramadan. Bila sebut pasal bulan Ramadan ni, saya ada pantun balas untuk Sharon. Wah, ada pantun. Si kira si M atau rakyat biasa, Sejahtera Asia, rancangan pagi wajib buatnya. Pejam celik, kita dah nak puasa. Ayuh banyakkan kebaikan, mudahan mojo joros semuanya. Betul tu. Campur mojo joros tu maksudnya dipermudahkanlah. Kalau sahabat-sahabat kita yang sedang menonton di mana saja berada di semenanjung Malaysia, di Sarawak dan di seluruh dunia lah. Terima kasih sekali lagi buat anda penonton setia Sejahtera Asia. Jadi hari ini mereka boleh gunakan kesempatan untuk melakukan persiapan, mungkin membeli barang dapur dan membawa keluarga berjalan sebelum menyambut bulan puasa. Betul. Mungkin kesempatan akhir-akhir ni mungkin kita boleh buat persiapan, betul tak? Macam Wan sendiri, kalau bulan Ramadan ni Wan lebih suka berbuka di luar atau menyediakan juadah sendiri? Okey, bulan puasa ni bagi saya macam yang telah pun berlalu 2020, kita berpuasa dalam fenomena gelombang pandemik COVID-19 yang pastinya waktu tu pelaksanaan PKP bermula Mac 2020 dan kita berpuasa bersama keluarga dan saya rasa benda tu sangat-sangat peluang yang kita tunggu. Kita berbuka puasa bersama semua ahli keluarga kita. Dan ini merupakan salah satu tajuk jugalah. Berkaitan rapat dengan tajuk kita hari ini. Betul tak? Dan kita nak bincang sikit apa sebenarnya tajuk kita sebenarnya pagi ni. Okey, jadi kami berdua mewakili kru penerbitan telah merencanakan pengisian-pengisian yang menarik buat sama-sama kami kongsikan untuk anda sekeluarga. Jadi terus setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jadi topik kita pada hari ini kawan adalah aktiviti di masjid semasa bulan Ramadan bersama Abang Biku Suari bin Haji Kadir, Ketua Pegawai Jabatan Pengurusan Masjid-Masjid daripada Lembaga Amanah Kebajikan Negeri Sarawak dan bersama dengan Awang Muhammad Putra, Naib Presiden Yayasan Anti Rasuah dan Syed Abdul Kadir, Ketua Biro Latihan dan Pendidikan dengan topik memperkasa kempen #Kami Simok Rasuah. Menarik kan? Jadi jangan ke mana-mana, kita orang tetap bersiaran bersama kami orang di Sejahtera Asia pada hari itu, hari Minggu. Relax sambil minum kopi ke, makan nasi aruk ke, apa-apa, cecah cabik padi dengan ikan gembung. Sedap. Pagi janganlah cakap pasal makanan Wan. Lapar sebenarnya. Lapar. Jadi kepada anda yang masih bekerja pada hari Ahad, kami ucapkan terus bekerja, jangan mudi-mudi, saksikan kami hanya dalam Sejahtera Asia untuk menceriakan hari anda. Ya, betul. Dan kita teruskan dengan laporan harian untuk COVID-19 di Malaysia. Saya mulakan untuk perincian status terkini COVID-19 di Malaysia, di mana perincian status terkini COVID-19 Malaysia setakat semalam 10 April 2021 sebanyak 1,510 kes baru direkodkan. Dengan perkembangan
Dengan perkembangan terbaru ini, jumlah cumulative kes positif COVID-19 meningkat kepada 359,117 kes dan ini menjadikan kes yang masih aktif iaitu sebanyak 15,505 kes. Dan dalam laporan harian COVID-19 semalam juga, sebanyak 1,248 kes sembuh baru direkodkan dan ini menjadikan 342,737 pesakit telah pulih dan dibenarkan discharge dan peratus kes sembuh iaitu 95.44%. Duka cita dimaklumkan terdapat 8 kes kematian baru dicatatkan semalam melibatkan semuanya warga negara. Ini menjadikan jumlah kematian disebabkan jangkitan COVID-19 iaitu sebanyak 1,321 kes. Sejahtera Asia mengucapkan takziah kepada ahli keluarga mereka. Dan dalam pada itu juga sebanyak 194 kes sedang dirawat di unit rawatan ICU dan juga 81 individu masih memerlukan alat bantuan pernafasan. Masih banyak negeri yang mencatatkan 3 kes iaitu antaranya di sini menyaksikan Selangor sebagai negeri mencatatkan kes harian tertinggi semalam iaitu sebanyak 415 kes diikuti Sarawak 296, Kelantan 171, Kuala Lumpur 106 dan Pulau Pinang 101 kes. Kita masih lagi dalam 3 angka dan apa-apa pun tingkatkan kawalan ke diri. Jangan risikokan diri kita, keluarga kita dengan jangkitan COVID-19. Yang pastinya patuhi SOP, patuhi segala perintah kawalan pergerakan bersyarat PKPB dan juga perintah kawalan pergerakan pemulihan PKPP. Dan untuk perincian terkini bagi COVID-19 di negeri Sarawak, Sharon ada satu perkabaran yang mendukacitakan apabila terdapat 4 kes kematian yang dilaporkan setakat semalam menjadikan jumlah kematian akibat jangkitan COVID-19 seramai 124 orang. Taziah diucapkan kepada keluarga mangsa. Sarawak mencatatkan jumlah kes COVID-19 yang paling membimbangkan setakat ini di mana terdapat 296 kes baru positif COVID-19 yang menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 19,558 kumulatif kes dan jumlah kluster yang aktif meningkat kepada 47 kes. Manakala jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih atau dibenarkan discharge turut meningkat kepada 15,911 orang dari jumlah keseluruhan kes COVID-19 di Sarawak. Setakat semalam, 336 PUI baru telah dilaporkan dan daerah-daerah yang masih mencatatkan jumlah kes yang membimbangkan ialah Bintulu 101 kes, Kuching 41 kes, Miri 35 kes, Sibu 32 kes, Matu 26 kes dan diikuti dengan daerah-daerah yang lain masih juga mencatatkan jumlah kes yang membimbangkan. Jadi kalau kita tengok kawan, kes di Sarawak dan juga di Semenanjung Malaysia masih dalam tahap yang membimbangkan lah, di mana angkanya tidak menurun tetapi meningkat dari hari ke hari. Dan besar harapan kita agar kita, rakyat Malaysia, tetap dengan patuh SOP. Walaupun vaksin telah pun diedarkan ataupun untuk dapatkan vaksin memang mengambil masa. Tetapi kita bersabar dengan tingkatkan kawalan ke diri. Jangan disebabkan kita tidak vaksin ataupun kita dah dapat vaksin, kita boleh buat apa saja kita suka. Ingat kita masih lagi berhadapan dengan gelombang pandemik COVID-19 yang cukup memberi kesan kehadap itu. Mengubah semuanya landscape, 36% landscape kita. Darjah kita, betul tak Sharon? Betul tu, sehingga kan kawan, kita telah melalui satu norma baru. Norma baru, betul. Yang memang seperti yang Wan katakan tadilah, telah berubah 360 darjah lah kehidupan kita. Betul. Dan untuk pengetahuan, semalam sahaja saya kupas sedikit tentang akhbar kita pada hari ini, iaitu semalam sebanyak 78 individu ditahan dalam tempoh 24 jam akibat langgar SOP. Ini yang berlaku di Kuala Lumpur lah, seperti mana yang dimaklumkan oleh Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Daripada jumlah itu 47 di kompaun dan 4 lagi di reman. Semuanya melanggar SOP, PKPB dan juga PKPP di seluruh negara dalam tempoh 24 jam. Dan benda tu sangat-sangat kata orang masih lagi belum ada kesedaran. Sebab guna mask, kita guna pelitup muka separuh muka saja, bukan kita nak suruh pakai topeng full muka kita. Betul tak Sharon? Betul. Sebenarnya benda ni juga adalah untuk kebaikan kita dan keselamatan kita. Sebenarnya bukan yang suka-suka nak suruh anda menggunakan mask, tapi untuk kebaikan kita juga. Betul. Dan untuk Sharon, saya dengarnya ada perkabaran baik bagi yang nak berbuka puasa di hotel ataupun di restoran-restoran. Ya, betul tuan.
Jadi buat baik untuk semua, walaupun kan Wan, bazar Ramadan tidak dibenarkan untuk beroperasi, namun majlis berbuka puasa tetap boleh diteruskan di hotel, restoran dan dewan. Dibenarkan sepanjang bulan Ramadan dengan pematuhan SOP. Jadi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak menerusi kenyataan berkata telah menilai garis panduan SOP yang dibentangkan di Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan serta bersetuju untuk membenarkan majlis berbuka puasa di 3 premis ini. Namun pihak hotel, restoran dan dewan perlu mematuhi beberapa syarat yang telah dikenakan. Antara syaratnya kan Wan, syarat pertama ni pengusaha hotel, restoran dan dewan wajib memaklumkan kepada pihak berkuasa tempatan dan juga jawatan kuasa pengurusan bencana bahagian masing-masing sebelum dibenarkan dibuka. Dan syarat yang kedua, tiada tempahan berbuka berkumpulan daripada agensi kerajaan dan swasta. Hanya kumpulan individu serta ahli keluarga terdekat sahaja dibenarkan. Dan syarat yang seterusnya adalah dikenakan atas majlis berbuka adalah secara tempahan dan walk-in adalah tidak dibenarkan. Dan yang terakhir Wan, pelanggan juga tidak dibenarkan menunggu dalam barisan dan pelanggan hanya membuat pilihan melalui menu dan makanan dihidangkan di atas meja. Tadi itulah antara syarat-syarat yang dikenakan untuk berbuka puasa di hotel dan juga di dewan. Betul. Tak ada lagi bufet-bufet lawan macam tahun-tahun yang sebelumnya lah. Tapi jadi saya kira 2 tahun kan? Betul, 2 tahun betul-betul. Kira tahun ni lah, tahun kedua kita berbuka puasa ataupun menyambut bulan Ramadan dalam situasi PKP dan juga norma baru. Betul tu. Dan yang itu adalah SOP untuk buka puasa di restoran. Dan kita ada SOP di masjid-masjid. Macam mana nak buka? Kita teruskan bersama dengan tetamu jemputan kita, iaitu yang berbahagian Cik Abang Kushairi bin Haji Kadir, Ketua Pegawai Jabatan Pengurusan Masjid-Masjid, Lembaga Amanah Masjid Negeri Sarawak. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang ke Sejahtera Asia. Apa khabar kita? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Dah minum tak? Sudah. Dah minum. Alhamdulillah. Kita belum minum tu cakap. Kalau kita kelakar pasal nasi aruk teh nasi alu lapar. Okey, terima kasih kerana jadi orang tetamu istimewa kita pada hujung minggu tu. Selalu orang minggu tak relax nak. Tapi kali itu kita ada perkongsian bersama dengan semua penonton Sejahtera Asia pada pagi itu. Dan pagi itu kita nak kelakar sedikit tentang tentang apa juga yang dilakukan ketika bulan Ramadan, terutamanya di bulan Ramadan. Iaitu tibanya bulan Ramadan semestinya banyak aktiviti yang diadakan, iaitu mengimarahkan masjid, berbuka di bulan puasa, tetapi berbeza pada tahun itu. Dan difahamkan pihak kerajaan telah membenarkan masjid-masjid untuk mengadakan aktiviti. Jadi apakah aktiviti yang disediakan oleh pihak masjid? Jadi apa sebenarnya aktiviti yang mengikuti SOP yang telah pun dikeluarkan oleh pihak masjid, mengikuti SOP-SOP daripada Jabatan Pengurusan Bencana Negeri Sarawak? Okey, terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Sarawakku sayang. Alhamdulillah, jadi saya mewakili pihak Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak terlebih dahulu merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada TV Sarawak kerana sudi menjemput pihak lembaga untuk berkongsi berkenaan dengan aktiviti dan program yang dianjurkan oleh pihak lembaga, terutama sekali di dua buah masjid, Masjid Jamek Negeri Sarawak dan juga Masjid Bandaraya Kuching. Okey. Untuk kedua-dua masjid, pihak lembaga telah menyediakan 9 program. 9 program yang mana dimulakan sejak semalam lagi. Kita adakan taklimat Ihya Ramadan bersama dengan pengurusi masjid dan surau sekitar Bandaraya Kuching, di mana ianya disampaikan taklimat oleh pengarah Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan program-program lain juga, Majlis Tahlil Perdana sepatutnya kita adakan hari ini, namun oleh kerana kekangan SOP, kita tak dapat nak melaksanakannya, jadi kita batalkan. Manakala program-program lain seperti sembahyang sunat tarawih memang akan kita lakukan berdasarkan garis panduan yang telah ditetapkan oleh Majlis Islam Sarawak. Begitu juga dengan penyediaan dan pengagihan bubur mas jasa yang akan kita adakan untuk masyarakat, kelas tadarus Al-Quran wanita, sambutan nuzul Al-Quran, program iktikaf dan qiyamul lail serta program sumbangan titipan kasih Ramadan. Itu 9 program yang kita akan lakukan
bermula daripada awal Ramadan sehingga penghujung Ramadan. Jadi aktiviti itu tetap dilakukan, Wan, cuma dalam SOP lah, berdasarkan SOP yang telah ditetapkan. Jadi Encik Awang, kita sedia maklumlah dalam bulan Ramadan ni semua masyarakat ramai berpusu-pusu mengambil peluanglah untuk mengikuti aktiviti yang dijalankan di masjid. Jadi bagaimana pihak masjid memastikan SOP semasa menjalankan aktiviti tersebut? Sebab saya kira mesti ramai yang datang kan. Jadi macam mana kita nak pastikan SOP itu dapat dijalankan? Okey. Untuk di Masjid Jamek dan Masjid Bandaraya Kuching, kita ada polis bantuan kita sendiri. Di bawah bahagian keselamatan Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak serta petugas-petugas yang ada di masjid-masjid. Jadi di sini kita akan memastikan setiap peserta ataupun jemaah yang hadir mengamalkan SOP yang telah ditetapkan oleh SDMC dan juga Majlis Islam Sarawak. Pertamanya kita akan memastikan semua jemaah menggunakan pakai pelitup muka, mengimbas mai sejahtera ataupun mengisi borang kehadiran, mengimbas suhu badan, penyediaan, kita sediakan sanitizer juga, memastikan peserta membawa sejadah ataupun alas untuk sembahyang, memastikan penjarakan antara 1 meter, itu kita telah lakukan sejak mula PKP dulu dan mengelakkan bersentuhan serta bersalaman antara jemaah serta Masjid Jamek dan Masjid Bandaraya Kuching sentiasa disanitize selesai sahaja apa-apa sembahyang ataupun program. Dan semuanya mengikuti SOP. Dan dalam 2 hari lagi kita akan menjelang Ramadan yang pastinya solat tarawih yang ditunggu-tunggukan. Tetapi bagaimana solat tarawih ini akan dilaksanakan? Adakah dia pendaftaran dia macam pendaftaran solat Jumaat juga, tuan? Okey, berdasarkan garis panduan Majlis Islam Sarawak yang telah dikeluarkan, masjid negeri dan masjid bandaraya ataupun masjid bahagian dikehendaki untuk solat tarawih 20 rakaat. Berbanding dengan masjid-masjid lain ada pilihan sama ada 8 ataupun 10 rakaat. 8 ataupun 20 rakaat. Tetapi ia hendaklah tamat ataupun selesai sembahyang sebelum jam 10 malam. Jadi dengan solat tarawih ini kita adakan melalui walk-in di Masjid Jamek dan setiap jemaah kena mendaftar dan kita bagikan nombor sejadah. Kalau kita pergi wayang, kita akan dibagi seat untuk duduk kan. Tapi di masjid pun kita kena gunakan juga. Ini memastikan bahawa setiap tempat duduk itu kita tahu siapa yang duduk. Betul. Dan sekiranya berlaku di kalangan jemaah itu disahkan positif, dan kita akan melihat sekitar jemaah tersebut siapa yang duduk dan kita akan hubungi untuk mereka berjumpa dengan pihak KKM untuk membuat pemeriksaan. Wow, satu susun atur yang sangat strategik, sangat berkesan untuk kita memastikan penularan COVID-19 itu walaupun dalam apa-apa aktiviti penuh dengan SOP. Dan kita masih lagi dalam temu bual kita bersama dengan bagaimana untuk aktiviti-aktiviti di masjid, tetapi banyak lagi soalan. Apa kata kita berehat sebentar, kembali selepas ini tetap bersama Sejahtera Asia. Ya, anda kembali bersama saya, Sharon dan juga Wan Alif hanya dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Terus setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jadi betul. Kepada anda yang baru bersama kami, topik kita pada pagi ini adalah aktiviti di masjid semasa bulan Ramadan bersama Abang Biku Suari bin Haji Kadir, iaitu Ketua Pengarah Jabatan Pengurusan Masjid-Masjid daripada Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak. Jadi kepada yang terlepas untuk tontonan kami pada pagi ini, jangan risau, anda boleh pergi saja ke YouTube, type saja Sejahtera Asia dan anda boleh pilih episod yang anda ketinggalan. Jadi tadi kawan, banyak pengisian kupasan yang dikongsikan oleh Encik Abang ni. Antaranya adalah aktiviti tetap dijalankan tapi berdasarkan SOP yang telah ditetapkan. Betul. Jadi kalau kita sebut dia pasal bulan Ramadan ni kan Wan, apa yang terfikir, apa yang saya fikirkan adalah bubur lambu. Wah, bubur lambu. Sedap bubur tu. Betul tu. Dia merupakan menu wajib pada bulan menu Ramadan. Menu yang mesti ada lah. Iya, betul. Betul sangat. Kadang-kadang bubur pedas.
Bubur pedas. Jangan sebutlah pagi-pagi ni. Okey, kita teruskan soalan kita tentang bubur lambuk. Pengagihan bubur lambuk iaitu yang akan dilakukan di Masjid Jamek merupakan satu-satunya acara wajib setiap tahun pada bulan Ramadan. Tak kira bila-bila masa, tetapi bulan Ramadan ni, dan beza untuk bulan Ramadan kali ni iaitu seperti yang tahun lepas atau tahun ni. Dan bagaimana program atau aktiviti ini boleh diteruskan dengan pematuhan SOP, Tuan? Okey. Bubur Mas Jasa. Kalau ikut dia punya nama yang bukan bubur lambuk lah. Macam bubur lambuk, tapi kita patternkan nama bubur tu bubur Mas Jasa. Mas Jasa. Memang ditunggu-tunggulah oleh masyarakat di sekitar Bandaraya Kuching, sama ada yang beragama Islam ataupun bukan Islam. Itu yang saya suka tu. Nak nyaman lah maksud dia. Okey, kita telah mulakan pengagihan penyediaan bubur Mas Jasa ini sejak tahun 2000 lagi. Cuma sepanjang tahun tersebut, sepanjang 2000 sehingga 2019, kita telah agihkan kepada masyarakat. Namun pada tahun lepas, oleh kerana pandemik COVID-19, PKP, kita tak sediakan. Pada tahun ini, insyaAllah kita akan sediakan, tetapi berdasarkan SOP, kita cuma sediakan untuk 10 hari awal Ramadan sahaja. 10 hari? 10 hari awal Ramadan sahaja. Jadi sehari dia berapa? Berapa paket? Okey. Untuk harian kita sediakan 6 ke 7 periuk besar. Wow. 6 ke 7 periuk besar yang boleh kita agihkan kepada lebih daripada 2,000 masyarakat. 7 periuk besar, 2,000. Banyak. Dulu kita sediakan secara pengagihan, masyarakat bersusun untuk mengambil bubur, tapi sekarang kita guna ala McD, drive-thru. Drive-thru, wow. Yep. Tapi pastinya akan menyebabkan jam lah depan masjid tu kan. Tapi tak apa. Kalaupun jam pun nak makan bubur tu, boleh datang, tak jadi masalah. Dan juga kita difahamkan pada bulan Ramadan ada aktiviti moreh, aktiviti apa kata orang lepas tarawih ada makan-makan, minum-minum, santai-santai. Tetapi beza untuk kali ini dalam situasi COVID-19 dan selain daripada memang sik dibenarkanlah, betul sik. Tetapi untuk alternatif lain, bagaimana pihak masjid nak mengolah benda tu? Adakah ada pembaharuan yang telah diketengahkan? Okey, masjid-masjid tidak boleh lari daripada garis panduan yang telah ditetapkan oleh Majlis Islam Sarawak. Memandangkan masjid tidak boleh menyediakan jamuan berbuka puasa juga moreh di masjid. Jadi di Masjid Jamek dan juga Masjid Bandaraya kita sediakan air mineral dan juga kurma. Untuk kepada jemaah yang yang sembahyang maghrib di Masjid Jamek dan juga di Masjid Bandaraya sebagai alas untuk membuka puasa. Selepas itu mereka akan dinasihatkan untuk berbuka puasa di rumah ataupun di tempat-tempat yang boleh berbuka puasa. Begitu juga dengan moreh. Moreh kita memang tak sediakan, cuma bubur Mas Jasa tadi kita packkan, kita agihkan kepada jemaah-jemaah yang bertarawih di Masjid Jamek dan juga Masjid Bandaraya. Selesai saja mereka sembahyang, kita agihkan bubur tersebut untuk mereka bawa balik. Maksud dia tak boleh makan kat situ? Tak boleh. Tak boleh makan. Jadi saya tertarik kat sini lah tentang bubur tu. Adakah disediakan oleh AJK Masjid atau sukarelawan? Okey. Untuk bubur ni sejak tahun 2000 dulu kita ambil hire orang luar. Tapi sejak 2005 tak silap, kita gunakan tenaga pekerja kita sendiri untuk memasak bubur tersebut. Bubur tersebut memang kita dah sediakan ramuannya cukup-cukup. Kalau dulu kita asingkan daging dan ayam. Tapi sekarang semuanya daging. Daging lebih laku daripada ayam. Ada juga pilihan. Rasanya memang sedap. Nak ayam ke nak daging? Rasanya terlalu sedap lah. Kalau bagi saya sendiri lah, pengalaman saya sendiri, bubur Mas Jasa ni lain daripada bubur-bubur lain yang ada. Wow. Kena cuba tahu. Menarik tu. Kalau Sharon dan Alif nak rasa, juga TV Sarawak nak rasa, datanglah ke Masjid Jamek. Boleh. Kita boleh sediakan. Pasti. Tapi saya terfikirlah kan, sebab penyediaan tu tak sederhanalah, taklah dalam kuantiti banyak. Pernah berlaku kes tak di mana pengagihan bubur tu tak cukup? Tiba-tiba adalah orang jemaah-jemaah yang datang ataupun orang luar yang datang ke masjid tu, alamak dah habis lah. Memang akan ada lah. Memang ada. Kita tak dapatlah kita nak penuhkan semua kan yang datang. Sebab itulah
ada masa dia 7 hari tadi kan? Ya, 7 hari. 10 hari. 10 hari. 10 hari Ramadan. 10 hari Bermula Ramadan. pukul berapa tu Encik Abang? Okey, kita agihkan selesai sahaja sembahyang asar. Untuk jemaah yang berjemaah asar di masjid, kedua-dua masjid, kita sediakan khas untuk mereka. Teruslah. Untuk orang awam, mereka kena lalui drive-thru. Drive-thru. Jadi dia ada buat laluan lah untuk... Kita kena buat laluan. Dan laluannya yang pastinya akan menyebabkan kesesakan sedikit lah. Tetapi nak rasa rindu, siapa yang rindu bubur masjah. Yang setahun sekali saja ni. Setahun sekali. Tahun lepas tak ada kan tuan? Tahun lepas. Tak ada. Tahun ni kita ada, jadi jangan lepaskan Gunakanlah peluang ini. Tapi saya kira kesesakan tu boleh diatasi lah dengan bantuan pihak polis, seperti bantuan polis bantuan. Kita telah aturkan laluan untuk orang awam melalui drive-thru itulah. Jadi satu perancangan memang teliti lah Wan. Ya, tak ada masalah lah untuk para jemaah ataupun orang luar untuk datang mendapatkan bubur mas jasa yang istimewa ni. Ya, sangat-sangat istimewa. Tapi bukan kita nak promot makanan. Kita nak wawarkan SOP, perubahan dia, landscape perubahan dia. Dulu kita boleh beratur ambil. Tapi lah ni kita kena drive-thru, ambil jalan, tak boleh nak selfie, nak bagai semua. Kena patuh SOP. Dan untuk pesan yang terakhirnya, pesanan tuan kepada penonton di luar sana yang ingin menyertai aktiviti mengimarahkan masjid dan surau pada Ramadan yang akan datang ini. Okey, Ramadan kalau kita kategorikan sebagai bulan yang mengurniakan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai amalan yang tiada dalam bulan-bulan yang lain. Ya, betul. Oleh demikian, marilah kita umat Islam sama-sama mengimarahkan masjid dan surau sepanjang Ramadan walaupun dalam suasana pandemik COVID-19. InsyaAllah dengan berkat kesungguhan dan keikhlasan menunaikan amalan-amalan di bulan Ramadan, kita dapat hindari virus corona ini dengan aman sekali, insyaAllah. Kepada masyarakat yang ingin mengetahui aktiviti dan program lembaga, bolehlah layari laman sesawang Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak di www.lakmns.org.my ataupun Facebook dan Instagram Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak serta IRIS. Maksudnya Internet Radio Islamik Sarawak yang bersiaran daripada hari Isnin sehingga hari Jumaat. Dan itulah pesanan ikhlas kepada semua penonton Sejahtera Asia, terutamanya di Bumi Kenyalang ini, yang ada kesempatan boleh datang ambil bubur kita orang. Dan saya ingat bubur je. Pergi juga untuk berjemaah bersama-sama. Betul. Tapi kena daftar dululah. Ikut SOP. Dan dengan ini terima kasih diucapkan kepada Encik Abang Wiku Syairi bin Haji Kadir kerana sudi datang bersama-sama dengan Sejahtera Asia pada pagi ini. Selamat berpuasa. Semoga Ramadan kali ini Ramadan yang indah buat kita semua dan semua isi keluarga kita lah. Terima kasih. Dan kita akan ke topik yang seterusnya, tapi jangan ke mana-mana. Persiapkan breakfast anda dengan kopi panas anda. Kita akan bersiaran lagi selepas ini. Kita berehat sebentar, tetap bersama kami di Sejahtera Asia. Kami Awang Putra. Kami Yunus. Kami Iskandar. Kami Iskandar bin Abdul Rahim. Kami Ijaz. Chen Wan Kuai. Kami Joy. Jenang aku Mijo. Kami Nafiah Hatta. Kami Majid. My name is Ashilata. Kami semua.
Ya, anda masih bersama saya lagi, Sharon Kezia dan juga Wan Alif hanya dalam Sejahtera Asia. Jadi kepada anda, jika anda mempunyai sebarang cadangan, pandangan, malah kritikan, anda boleh terus lontarkan saja di page FB dan IG Sejahtera Asia. Jadi saya kira dengan VT yang telah dipaparkan sebentar tadi, anda pasti dapat meneka apakah topik yang akan kita kongsikan dengan anda pada pagi ini. Pagi ini. Nah, ya. Tersasur. Semangat, sebab tahu semangat. Sebab nampak banner kat belakang tu. Wah, merah bernyala-nyala. Jadi tu. pada hari ini untuk membicarakan topik kita iaitu memperkasa kempen #Kami Simau Rasuah adalah Awang Muhammad Putra bin Awang Sofyan, Naib Presiden Yayasan Anti Rasuah, dan Syed Abdul Kadir bin Wan Muhammad, Ketua Biro Latihan dan Pendidikan. Selamat datang. Assalamualaikum. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat. Dua tetamu istimewa kita hari itu yang akan membicarakan tentang kempen, memperkasa kempen Kami Simau Rasuah. Macam Puan sendiri, pernah tak berada dalam situasi orang sogok Wan? Alhamdulillah setakat hari ini tiadalah aktiviti yang merosakkan akidah dan juga bangsa kita pada hari ini. Jadi sedia maklum yang rasuah itu adalah musuh nombor satu. Seperti mana yang dikatakan oleh Ketua Pengarah SPRM pada ketika itu, iaitu dalam bulan April 2017, iaitu Datuk D. Zulkifli Ahmad telah mengisytiharkan rasuah dan salah guna kuasa sebagai musuh nombor satu negara. Dan salah satu penyebab isu-isu rasuah dan salah guna kuasa ini wujud kerana agensi penguatkuasa gagal melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan kepada mereka. Itu katanya pada sidang media yang April 2017 tak silap saya. Dan rasuah dan salah guna kuasa ini adalah isu nasional yang perlu ditangani semua. Perlu dibantras bersama-sama. Bukan kita perlukan komuniti yang kecil, tetapi komuniti keseluruhan semua untuk kita bentras jenayah nombor satu dunia ini, iaitu rasuah. Dan kita akan mulakan untuk soalan pertama kita kepada Encik Awang Putra kita. Boleh ceritakan sedikit latar belakang Yayasan Anti Rasuah Negeri Sarawak ini? Apa sebenarnya, atau lebih singkatannya YAM? Silakan. Terima kasih. Pertama sekali saya mewakili seluruh warga kerja YAM ingin mengucapkan terima kasih, jutaan terima kasih kepada TV Sarawak kerana menjemput TVS kerana menjemput YAM untuk berkongsi pada pagi ini. Ramai yang bertanya tentang soalan tersebut, which is Yayasan Anti Rasuah Malaysia atau lebih dikenali sebagai YAM adalah satu badan NGO yang membantu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam usaha untuk meningkatkan lagi kesedaran di kalangan rakyat masyarakat umum mengenai rasuah. Apa itu rasuah dan juga bahayanya rasuah dan kenapa perlunya kita sebagai rakyat masyarakat umum menolak rasuah. Jadi ditubuhkan pada tahun 2014 dengan 16 cawangan di seluruh Malaysia. Jadi YAM Negeri Sarawak adalah salah satu cawangan daripada 16 cawangan tersebut. Jadi saya dan saudara Kadir dan 12 lagi AJK lain adalah AJK untuk YAM Negeri Sarawak bagi sesi 2020 hingga 2022. Jadi kita di YAM Negeri Sarawak, kita anggap apa-apa aktiviti yang kita lakukan adalah misi untuk membenci rasuah di kalangan, terutamanya di kalangan rakyat di negeri Sarawak. Ya, betul. Untuk lebih mengenali rasuah dan juga menolak rasuah. So that is our ni lah. Macam YAM sendiri ada tak melancarkan mungkin kempen ataupun ceramah di sekolah-sekolah? Sebab kita tahulah untuk menangani isu rasuah ni mesti start daripada permulaan, daripada usia yang awal supaya muda-muda dan belia-belia ni dapat mengenal pasti ataupun dapat menolak sogokan ni. Actually banyak aktiviti kempen yang telah inisiatif yang telah dijalankan. Saudara Wan Alif boleh. Alright. Okey, untuk makluman, YAM Sarawak tu kami orang semua everything bermula pada November 2020 dan akan sehingga 2022. Okey, kami explain yang telah berjaya dilaksanakan. Pada tahun lepas, kerana kita dalam dilanda pandemik COVID-19, kita siap nak buat face to face. So kita lebih manfaatkan platform media sosial. Betul? Jadi untuk makluman penonton juga, pada tahun lepas kita telah melaksanakan program atau aktiviti yang pertama adalah peraduan Snap, Submit dan Win, di mana pada Disember 2020 yang telah dikenalikan oleh Ketua Penerangan YAM sendiri, iaitu Encik Nur Safiq bin Abdul Karim atau lebih dikenali sebagai Encik Wong.
Dan dalam sampingnya juga pada tahun 2020 juga kita telah mengadakan kunjungan hormat. Tok kami ceritakan di awal dulu kunjungan hormat dengan SPRM Negeri Sarawak, dan kita ada juga kunjungan hormat dengan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak. Semua kunjungan hormat tu akan kita pegiatkan dalam tahun demi tahun, insya-Allah. Jadi untuk program yang lain, dari segi program pendidikan, kita masih belum dapat laksanakan. Actually kita ada misi yang jauh sebenarnya, misi yang hebat. Kita nak mulakan pendidikan daripada sekolah hingga ke peringkat tinggi, menengah dan IPTA dan agensi kerajaan dan swasta yang lain-lain. Tapi kerana pandemik tu kita siap. Kita cuba plan daripada Lundu sampai ke Lawas. Kita menjelajah. Tapi kita tukarkan programnya dengan program kerjasama di mana kita telah mengadakan kerjasama dengan Kerajaan Negeri Sarawak daripada Unit Integriti dan Ombudsman Negeri Sarawak, Jabatan Ketua Menteri dan Jabatan Mufti Negeri Sarawak, di mana kita telah mengadakan satu ceramah integriti atau dipanggil Ibrah Integriti bersempena dengan Isra' dan Mi'raj. Okey, ya, program kerjasama kita lah. Dan dalam sampingnya juga kita ada dijemput oleh BIM, di mana Encik Awang Putra sendiri telah dijemput untuk menjadi pembentang dalam program Seminar Integriti Belia Sarawak tahun 2021 yang baru berlangsung pada Mac hari. Dan di samping juga YAM telah, yang menariknya, YAM sendiri telah dipilih sebagai rakan strategik atau strategi dalam Coalition of the Willing bagi Rasuah Busters. Kelak akan di-explain kita, alright. Dan kita juga ada sambutan every year kita pada 9 Disember kita ada sambutan Hari Anti Rasuah Antarabangsa atau lebih dikenali sebagai HARA. Every year kita akan adakan, dan yang itu adalah program kerjasama lah sebagai gantian untuk face to face. Seperti kami kata platform media sosial. Dan di sampingnya juga kita ada yang menarik kini tu, kita ada gunakan platform media sosial Facebook untuk kita pula sikit talk show. Apa kata diri? Apa kata diri itu secara ringkas yang kami explain adalah kita ada bersama dengan tetamu macam tu juga, tetamu jemputan, dan kita ada mengambil kesempatan untuk kita membantu peniaga-peniaga kecil untuk mempromosi produk-produk lokal tempatan dari segi makanan lah actually ya. Dan di samping juga yang the latest kita bincang adalah kita nak cuba meraihkan aktiviti Rai Ramadan. Rai Ramadan, insyaAllah ya, kita akan update dari semasa ke. So secara keseluruhan ia adalah aktiviti yang kita laksanakan daripada tahun 2020 sehinggalah 2021, insyaAllah. Hopefully COVID itu akan berakhir, so kita dapat mula yang seperti mana tadi bersemuka. Yes, betul, bersemuka, dan kita cuba nak mendidik ya sebenarnya. Ya, adalah penting. Didikkan yang penting. Ya, dan nampak YAM di sini, Sharon. Nampaknya peranan YAM sini bukan sekadar NGO ataupun yayasan, pertubuhan yayasan, tetapi banyak sebenarnya dilakukan, terutamanya dari sudut penyebaran maklumat melalui media masa, media sosial dan sebagainya. Dan ia adalah kesedaran tentang masyarakat. Anti rasuah ni perlu kita teruskan dan perlu kita perkasakan untuk memastikan zero rasuah pada menjelang masa akan datang. Tapi sebelum kita nak tanya banyak lagi soalan, aus jugalah. Kita rehat sebentar, kembali selepas ini bersama dengan kami di Sejahtera Asia. Kembali bersiaran bersama kami, saya Wan Alif dan juga Sharon, untuk topik yang kedua hari ini iaitu Kamek Simok Rasuah. Jadi nak kelakar tentang apa kempen yang ada libat tu, memperkasakan kempen Kamek Simok Rasuah tu, kita bersama dengan Encik Awang Putra. So Encik Awang Putra, apa sebenarnya kempen Simok Rasuah tu sebenarnya? Okey, terima kasih. Kempen Kamek Simok Rasuah adalah salah satu inisiatif Yayasan Anti Rasuah Malaysia Negeri Sarawak, Cawangan Negeri Sarawak. So as you can see, Kamek adalah kita localizekan kempen. Kamek bermaksud Sarawak lah, melambangkan rakyat di negeri Sarawak. Simok artinya tak nak dalam bahasa Sarawak. Simok Rasuah. Jadi ini adalah satu kempen antara banyak-banyak inisiatif yang telah disebut oleh saudara saya tadi. This is the main campaign Kamek Simok Rasuah yang dipolah oleh YAM Sarawak, dengan tujuan utama adalah untuk meningkatkan kesedaran rakyat di negeri Sarawak mengenai rasuah. Apa rasuah ya, dan kena perlunya rakyat negeri Sarawak menolak habis-habisan rasuah. Betul. Dan yang kedua adalah kita nak merekodkan sokongan. Ada yang kata, saya sokong Simok Rasuah, tapi there's no physical proof. Kita nak this is as the physical proof, bukti bahawa rakyat negeri Sarawak benar-benar menyokong.
Jadi akan ada dalam kempen Simok Rasuah tu akan ada pelbagai jenis caranya lah untuk kita ajak rakyat negeri Sarawak terutamanya pledge, menyatakan sokongan bahawa mereka betul-betul Simok Rasuah dan menolak rasuah habis-habisan. Dan cara kempen kami Simok Rasuah akan berjalan adalah kita akan melalui sosial media, di media sosial dan di akhbar dan sebagainya, di media massa dan sebagainya lah kita akan pergiatkan, dan kita juga akan mengedarkan QR code untuk rakyat negeri Sarawak mengisi untuk menyatakan sokongan mereka dengan mengisi beberapa maklumat penting, dan dari sia kita akan dapatkan numbersnya berapa banyak sokongan rakyat negeri Sarawak pada akhirnya. Kita akan jalan dalam masa 6 bulan kami Simok Rasuah, dan kita akan lihat pada hujung hari hujung masa kempennya berapa banyak dah sokongan rakyat negeri Sarawak terhadap kami Simok Rasuah. As you can see that dalam tanda akhbar sekarang semakin banyak kes-kes rasuah dan sebagainya, dan bukannya rasuah semakin banyak, bukan, tapi kesedaran rakyat mengenai rasuah semakin meningkat. Ya, objektif. Jadi kempen ini saya nak kongsikan sebelum tuan, saya nak kongsikan tentang fakta kes anti rasuah dekat negara kita ya. Bilangan tangkapan kes jenayah rasuah di Malaysia oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pada tahun lepas saja menunjukkan peningkatan sebanyak 23% berbanding tahun 2018. Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzaim Mahidin berkata, statistik menunjukkan peningkatan bagi kesalahan memberi rasuah meningkat 79% dan diikuti tuntutan palsu sebanyak 35.8%. Menurutnya, tangkapan bagi salah guna kedudukan dan lain-lain kesalahan di bawah indeks jenayah rasuah pula menunjukkan penurunan pada kadar 24.7% dan 9.8%. Bagi jenayah rasuah, majoriti yang terlibat dengan jenayah ini adalah lelaki yang mewakili 82.9% berbanding wanita. Wah, itu dia. Apa jenayah rasuah yang perlu kita bendung, perlu kita benteras agar kita dapat capai sasaran itu zero rasuah. Jadi kempen kami Simok Rasuah tu sampai bila sebenarnya? Kempen Simok Rasuah kita cuba sampai Disember sebenarnya, sampai awal tahun ya, 6 bulan kita usahakan. Kita anggarkan pada Disember kita akan keluarkan keputusannya lah, statistik sejauh mana rakyat negeri Sarawak menyokong program kami Simok Rasuah. Seperti yang kita lihat statistik shared by Sharon tadi adalah tangkapan rasuah semakin meningkat. Jadi kita nak meningkatkan kesedaran rakyat negeri Sarawak terhadap rasuah, menolak rasuah. Jadi kita Simok membiarkan kes-kes rasuah meningkat, tapi kesedaran menentang rasuah yang perlu meningkat. Kita turunkan kes rasuah, mendapat zero kes rasuah, kita tingkatkan kesedaran kempen kami Simok Rasuah. Dan seperti sedia maklum yang merupakan NGO dan yang pastinya ada cabaran dan dugaan sepanjang pelaksanaan kempen itu. Cabaran kita adalah kita sebagai NGO yang membantu SPRM, kita tidak ada kuasa penguatkuasaan dan sebagainya. Kita hanya membantu SPRM dalam meningkatkan kesedaran. Cabaran adalah kita berharapan dengan segelintir rakyat masyarakat yang gunalah malah all this sort of thing kan. Kami semua rasuah masih juga sama rasuah, tapi dengan adanya this campaign dan sebagainya, kita mau ubahkan persepsi rakyat bahawa rasuah sebenarnya dapat dibendung. Kalau kita mula, mungkin orang beranggapan bahawa mungkin masyarakat tidak tahu saluran yang betul untuk membuat aduan. Jadi mungkin Cik Kadir boleh kongsikan untuk berkenaan dengan rasuah, di mana masyarakat boleh melaporkan kes rasuah, kepada siapa, badan mana yang mereka perlu rujuk? Actually untuk sebenarnya masyarakat tu kadang-kadangnya masih takut nak melaporkan berkenaan dengan aduan rasuah tu sebenarnya. Tapi untuk makluman, kalau ada nak melaporkan aduan berkenaan kesalahan rasuah tu, jangan risaulah. SPRM sendiri yang akan menyimpan sebaik-baiknya maklumat pelapor. So jangan takut untuk melaporkan kesalahan rasuah dan jangan takut untuk mengadukan kesalahan rasuah. Semua data kita akan disembunyikan atau dirahsiakan sebaik-baiknya oleh pihak SPRM sendiri. Berbagai cara lah. Betul. Melalui IAM also kita boleh membawa masyarakat rakyat ke SPRM. Kita boleh bantu, jadi orang tengah lah membantu rakyat jika
katalah takut untuk ke SPM directly, kita akan YAM membantu. Akan membantu lah. Jadi kepada masyarakat yang ingin membuat aduan, mereka boleh pergi terus kepada YAM lah. Boleh hubungi YAM. Jadi kat sini juga Kuan, saya ingin kongsikan lagi tentang kes rasuah di Malaysia ni. Penjawat awam merupakan golongan paling banyak ditahan atas kesalahan berkaitan rasuah di Malaysia. Demikian menurut Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Seri Azam Baki. Beliau berkata berdasarkan statistik SPRM, lebih separuh daripada mereka yang ditahan oleh Suruhanjaya setiap tahun adalah penjawat awam. Beliau menambah 40 penjawat awam di Sarawak tampil membuat aduan mengenai amalan rasuah di organisasi masing-masing dalam tempoh 2 tahun dari 2017 hingga 2019. Mereka adalah antara 364 penjawat awam di seluruh negara yang mendapat pengiktirafan kerana melaporkan amalan rasuah dan telah diberikan inisiatif. Jadi saya kira saya memberi pujianlah kepada penjawat awam yang tampil melaporkan kes rasuah yang berlaku di organisasi masing-masing. Satu sikap yang terpuji. Di mana kita dapat di sini kita dapat lihatlah bahawa penjawat awam di Sarawak taklah semua tapi segelintirnya mempunyai kesedaran bahawa mereka mempunyai mereka sebagai penjawat awam mereka perlu menjaga integriti mereka dengan menyokong kempen #Kami Si Maut Rasuah. Walaupun bukan keseluruhan, kita harap biarlah semua. Selepas ni biarlah semakin meningkat bilangan penjawat awam yang menyedari kepentingan untuk mereka menentang habis-habisan tentang rasuah. Dan jangan kita leka, kalau kita tak mulakan hari ini, bila lagi kita nak mulakan? Kalau bukan kita, siapa lagi nak mulakan? Jadi memang patut kempen Kami Si Maut Rasuah ni berterusan, bukan hanya untuk tahun tu, mendapat sampai bila-bila. Setiap tahun. Dan dimulakan dari peringkat usia yang muda lagi. Memberi pendedahan terutama sekali pada pelajar sekolah rendah. Supaya mereka daripada usia muda mereka dah tahu dah betapa buruknya rasuah ini memberi kesan kepada negara. Ya. Dan untuk NGO itu sendiri seperti YAM yang kita sedia maklum, mungkin kita boleh sentuh sedikit tentang kemasyarakatan. Bagaimana YAM dengan masyarakat untuk program atau jalinan mesra bersama masyarakat. Okey, untuk makluman juga, di bawah YAM kita ada satu unit dipanggil Unit Biro Pembangunan Komuniti yang diketuai oleh Encik Muhammad Atamizi. Untuk makluman, sepanjang tahun daripada 2020 sehingga sekarang, YAM telah melaksanakan beberapa program kemasyarakatan. Di antaranya adalah kita telah memberi sumbangan makanan dan minuman. Yang pertama, tahun lepas kita telah memberi sumbangan makanan dan minuman kepada Barisan Hadapan yang mengawal Sekatan Jalan Raya, unit Boniform, Polis, Tentera dan Rela tahun lepas di sekitar Kuching dan Kota Semarahan. And then yang keduanya kita telah memberi sumbangan makanan kepada sukarelawan YAM yang terjejas akibat pandemik COVID-19 di mana kawasan kampung mereka telah disekatkan pergerakan. So YAM dengan unit pembangunan komuniti itu YAM mendekatkan diri dengan masyarakat di samping fokus utama memang betul anti rasuah dan integriti, tapi kita juga nak mendekatkan masyarakat untuk salah satu alternatif kita untuk memperkenalkan YAM. Selain daripada anti rasuah dan integriti, kita ada juga jiwa kemasyarakatan. Dan yang terakhir semalam beberapa hari lepas kita telah memberi sumbangan air mineral kepada Barisan Hadapan di Bintulu yang diketuai oleh Encik Harun Hatta untuk naib presiden kita di wilayah utara, Encik Harun Hatta. Kita memberi sumbangan air mineral kepada mereka dengan kerjasama Majlis Kebajikan dan Sukan anggota-anggota Kerajaan Sarawak Maksat Bahagian Bintulu untuk Barisan Hadapan di Bintulu. Itu program kemasyarakatan. Bukan sahaja melakukan aktiviti seperti melakukan pelbagai aktiviti anti rasuah, tapi mereka juga terlibat dengan aktiviti kemasyarakatan tu. Okey, dan untuk terakhir kalinya lah pesanan, sedikit pesanan khas buat penonton Sejahtera Asia dan juga semua yang menonton kita pada pagi ini. Untuk semua masyarakat di luar sana, kami menyeru, YAM Negeri Sarawak menyeru agar semua masyarakat menyokong kempen Kami Si Maut Rasuah. Bersama-sama dalam kempen ini menolak rasuah, tingkatkan integriti diri dan menolak rasuah. #Kami Si Maut Rasuah. Kita ada #Kami Si Maut Rasuah. Dia adalah video dari Okey. Sebelumnya kami nak kongsikan macam ni nak join sukarelawan YAM. Siapa-siapa yang ingin berminat nak join sukarelawan YAM, kita orang boleh hubungi kami orang atau lalui Facebook kami orang di Yayasan Anti Rasuah Malaysia Sarawak, di IG Instagram kami orang @YAM Sarawak, di Twitter @YAM Sarawak, atau boleh hubungi kami orang di WhatsApp 011
0110105747. Ya, bagi sesiapa yang berminat untuk menyertai dan menjadi salah seorang ahli keluarga YAM Sarawak, insya-Allah. Satu pengisian yang penuh dengan informasi yang berguna kepada semua masyarakat. Jadi kepada anda terus menyokong kempen anti rasuah dengan hashtag kami Simok Rasuah di page Sejahtera Asia. Jadi terus setia bersama kami. Kita nak bagi peluang kepada anda. Mungkin sekarang boleh type, buka handphone anda, boleh type dalam page Sejahtera Asia hashtag kami Simok Rasuah. Kita berehat seketika dan temui kami hanya dalam Sejahtera Asia. Kembali bersiaran bersama kami di Sejahtera Asia untuk blok yang terakhir pada hari ini dengan topik tadi aktiviti di masjid dan juga kempen kami Simok Rasuah. Sangat padat, sangat berinformasi khas untuk semua. Jadi siapa yang terlepas peluang tu boleh layari YouTube, cari saja Sejahtera Asia untuk dapatkan siaran ulangannya di YouTube channel. Betul sih. Dan kita pun dah berada di akhir rancangan kita dan si lengkap untuk kami si berpantun tutupnya. Okey. Dari Sebuyau ke Rumah Tandang Sari, terubuk asli harganya tinggi. Selesai sudah tugas diberi. Insya-Allah lain hari kita bersua lagi. Jumpa lagi, tetapkan kesihatan anda bersama kami di Sejahtera Asia. Saya Wan Alif. Saya Sharon Kezia. Sejahtera Asia, daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye.